Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, pada tengah hari ini Allah izinkan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita doa sama-sama pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa kurniakan kebaikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan dalam masa yang sama Allah jauhkan kita semua daripada segala bala bencana. Mudah-mudahan Allah sihatkan tubuh badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah sempurnakan iman kita, Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada pertemuan kita hari ini iaitu membincangkan tentang lebih daripada 1000 amalan sunnah Nabi SAW sehari semalam, dan kita berada pada tajuk sunnah-sunnah ketika bertemu orang lain, muka surat 100. Itu telah kita bincangkan sunnah Nabi yang pertama bila kita bertemu dengan orang lain. Ini aku player bola sepak. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan, hari itu kita telah bincangkan adab ataupun sunnah yang pertama ketika bertemu orang lain ialah mengucapkan salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling besar pahalanya sampai warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kadang-kadang ramai di kalangan kita, termasuk saya sekali, kadang-kadang kita memang agak payah nak ucap salam sampai warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi apa pun tuan-tuan ni, cuma dalam buku ni dia kata rugilah kita kalau kita tinggalkan sampai warahmatullahi wabarakatuh, mana dia hilang daripada kita 200 kebaikan. Nah, sebab Nabi kata kalau ucap salam Assalamualaikum 10 kebaikan, darab dengan 100, mana dia 10 rasa, bukan 10 kali 10, nah 100. Kalau warahmatullah sampai warahmatullah, Nabi kata 20 kali 10, nah 200. Kalau sampai warahmatullah wabarakatuh, Nabi kata 30. Itu maksudnya 30 kebaikan. Satu kebaikan kita buat, Allah lipat gandakan jadi 10, mana dia 300 pahala yang kita akan dapat. Tapi kadang-kadang kata penulis ni, dia kata rugilah kita tidak merebut pahala 200 kebaikan tadi, 200 pahala, sebab kita hanya mampu ucap salam Assalamualaikum saja. Jadi rugi. Tapi apa pun tuan-tuan ni, paling-paling tidak kita tidak melepaskan begitu sahaja kebaikan yang ada di hadapan kita. Ucapkanlah tuan-tuan ni, walaupun hanya sekadar Assalamualaikum. Tapi yang terbaik sampai warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, kalau saya belajar dulu tuan-tuan ni, ustaz saya menganjurkan kita ucap salam ni bila kita masuk dalam majlis ilmu pun kita ucap salam. Tapi tuan-tuan yang baru masuk tadi, seorang pun tak ucap salam. Benar tak? Kecuali hantar, sebab hantar paling awal masuk. Anak pun masuk tak kisah salam, sebab hantar tengah semayang. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Boleh saya tak mengganggu? Boleh. Tak mengganggu saya macam. Kalau yang kita amalkan dalam majlis-majlis ilmu yang saya belajar, ustaz saya sangat menganjurkan
Tapi ada setengah ustaz dia tak benarkan. Dia kata termasuk gangguan. Tapi bagi saya sebenarnya tidak ada gangguan. Nah, maksudnya Assalamualaikum. Yang dengar tu Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, cuma kadang-kadang pokok kita ni bila orang ucap salam dia paling tengok. Nah, jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Tapi tengok ustaz juga lah. Kalau saya anjurkan tuan-tuan ucap. Sebab kalau tuan-tuan masuk tadi bayangkan kita sini sekarang dah ada 24, 6, 7. Orang baru masuk nantilah. Tuan-tuan ni masuk nanti tak ada bagi salam sebab dia orang tak ada dalam majlis ini kan. Kecuali kalau dia dah dengar melalui rakaman ni, mungkin dia akan ucap salam. Jadi tuan-tuan ni kalau kita 7 orang balas balik pada dia, makna dia 7 kebaikan yang Allah kurniakan pada dia. Jadi tuan-tuan ni kalau bayangkan dalam majlis itu ada 100 orang, 100 kebaikan, 100 keselamatan pada dia, Allah berikan pada dia. Jadi kalau saya anjurkan tuan-tuan masuk ucaplah salam. Kalau ustaz lain tuan-tuan tanya dia dululah saya. Sebab kadang-kadang memang ada yang dia kata ucap salam tu dikira gangguan. Kalau saya tak. Itu sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan. Okey tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dan ucap salam ni tuan-tuan ni yang disebutkan dalam hadis ni antara satu amalan yang Nabi kata amalan dalam Islam yang paling baik. Ucap salam ni antara amalan dalam Islam yang paling baik. Ayyul islami khair. Sahabat tanya Nabi, apakah amalan dalam Islam yang paling baik? Tuan-tuan ni yang pertama kata Nabi, tut'imut ta'am. Jamu orang makan. Semalam saya kuliah di Afim Bank. Dia orang ada sedia nasi. Sini bila nak buat? Nah, satu cadangan yang baik. Wakil Afim ada. Cuma semalam saya kata, saya ni bila mari sini dah ada nampak orang bawa nasi, tapi bila balik tak ada. Semalam dia bagi 2, ambil kau. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan kalau ada lah yang lebih-lebih mungkin bolehlah kita buat tuan-tuan ni sekali-sekala. Nah, terutama sekali masa panggil saya lah. Masa ustaz lain tak payah. Betul tak? Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Ni bulan Ramadan ni tuan-tuan ni, saya suka anjurkan pada Masjid Surau ni, kadang-kadang memang dia buat penajaan setiap hari berbuka puasa. Saya kata buat yang tu tak apa, laksanakanlah. Buat penganjuran, mana dia sehari orang ni buat. Nah, ataupun dia tak mampu buat seorang, dia gabung. Nah, tuan-tuan, tapi saya kata satu lagi yang bagus dekat masjid dan surau ni, buat satu tabung. Letak tengah-tengah masjid surau tu, tulis situ tabung berbuka puasa. Sebab kadang-kadang ada orang bila tengok penajaan satu hari 1,600. Lah ni tak ada bawah 1,000 tuan-tuan. Nah, kalau jumlah jemaah yang berbuka puasa tu tuan-tuan mesti 2,000, 3,000. Nah, ada setengah masjid cecak sampai 10,000 sehari. Itu memang betul ramai lah. Jadi tuan-tuan yang saya tengok ada sampai 4,000 lah. Tak ada lagi jumpa yang 10,000. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, 10,000 rasanya nasi Arab. Jadi tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Jadi saya kata jemaah Masjid Surau ni sangat dianjurkan buat satu lagi tabung. Mana dia kadang-kadang ada orang dia mampu bagi RM5, RM10. Nah, maka masukkan dalam tabung. Tabung tu jangan kumpul. Setiap hari guna. Setiap hari guna. Mana dia belilah apa-apa pun. Nah, tuan-tuan ni beli kurma ke apa nama. Mungkin dalam tajaan tu dah ada kurma. Kita belilah benda-benda lain yang kita boleh gunakan waktu berbuka puasa tersebut. Nah,
beli gula-gula lah. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan ni sebab kita nak bagi peluang pada semua orang dapat pahala menaja orang berbuka puasa. Kalau yang seorang tu taja, dia je dapat pahala, betul tak? Kita buat penajaan semua, semua orang boleh taja. Jadi tuan-tuan ni, tuan-tuan boleh bawa balik dekat masjid tuan-tuan, bagi cadangan macam ni tuan-tuan. Yang ada tu kekalkanlah. Yang harian tu kekalkanlah. Tapi kalau yang buat satu lagi tambahan untuk kita nak bagi peluang pada jemaah kita ni, sahabat anda kita ni tuan-tuan ni, saudara-mara kita, untuk dapat pahala setiap hari. Setiap hari dapat pahala taja orang berbuka puasa. Walaupun hanya sekadar RM10, RM5, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Dan jamu orang makan ni amalan paling baik. Yang kedua paling baik ucap salam, tuan-tuan. Cuma Nabi kata amalan yang paling baik ni ucap salam ni pada orang yang kita kenal, orang yang kita tak kenal. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Itu ucap salam. Dan ucap salam ni tuan-tuan ni Nabi kata menyebabkan Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka ucap salam pada orang ni menyebabkan Allah masukkan kita ke dalam syurga, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang Nabi sebutkan pada kita dalam satu hadis Nabi tu, tak ingat hadis tu tuan-tuan. Saya tak ingat, ada dalam buku ni. Ada mari tak ingat tuan-tuan, lama tak baca, tak ingat. Yang ada 4 amalan tu kan. Wasallu bil laili wan nasu niyamun. Macam mana hadis dah? Kasar dalam ni. Yang tu menyebabkan tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan selamat. Mana dia kamu akan masuk syurga diiringi ucapan salam daripada Allah dan juga Nabi dan juga para malaikat. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan, ucap salam ni antara penyebab Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, kemudian di sini dianjurkan tuan-tuan ni, tengok muka surat 102 ni. Sini dia kata, wahai saudaraku, jangan lupa bahawa hal yang termasuk sunnah adalah mengucapkan salam secara sempurna, maknanya sampai warahmatullahi wabarakatuh, bagi siapa sahaja yang menghendaki untuk berpisah daripada teman dia. Mana dia kita nak berpisah, kita jumpa, mula-mula jumpa ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita nak berpisah juga, kita dianjurkan ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjuran tersebut berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taha ahadukum ila al-majlisi falyusallim." Apabila salah seorang daripada kalangan kamu ingin meninggalkan, mana dia selesai daripada majlis, maka dia apabila salah seorang di antara kalian tiba idza taha di suatu majlis, hendaklah dia memberi salam. Ini dalil yang saya kata tadi. Bila masuk majlis ilmu pun kita ucap salam. Yang baru masuk 2 orang tadi pun tak ucap salam juga lah. Betul tak? Jadi tuan-tuan sebab tak tahu, lepas-lepas ni masuk bagi salam. Muslimah bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, fa idza arada an yakuma falyusallim falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Hendaklah memberi, dan apabila akan meninggalkan majlis, hendaklah memberi salam yang pertama tidak lebih berhak daripada yang terakhir. Mana dia siapa yang dulu siapa dulu ucap salam, tak kisahlah siapa pun. Jadi kalau 2 orang nak berpisah, siapa dulu? Tapi kalau katakanlah kita ramai-ramai ni, ada satu orang dia nak
Dia kata saya pergi dululah. Dia yang kena ucap salam. Jadi tuan-tuan, maksudnya jangan pula macam kita ni. Ada orang baru masuk dalam ni, kita yang duduk dalam ni kita ucap salam pada dia. Itu tak kena. Dari segi adab, orang yang baru masuk. Tapi kadang-kadang ada bapa kita dia tak peduli. Dia janji aku dulu. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmat Allah. Jadi kita tengok mana yang patut dari segi adab. Kalau siapa yang masuk dalam majlis ilmu, dia yang patut bagi salam pada orang yang berada dalam majlis ilmu. Cuma saja tadi ada sebut, kita bincangkan kadang-kadang ada kalau kita masuk dalam majlis ilmu ni tak mengganggu ke kita ucap salam. Betul tak? Jadi tuan-tuan, kalau saya kata tidak mengganggu sebab Nabi sebutkan dalam hadis ni dia umum, hadis ni umum. Tapi ada setengah ustaz dia mengecualikan. Itu tak tahu dia ambil daripada mana lah. Tapi kalau ustaz saya dulu pun memang dia anjurkan. Kalau kita masuk dalam majlis ilmu dia, tuan-tuan ni seorang masuk memang akan bagi salam. Kalau surau ni kecil boleh lah. Kalau macam masjid yang besar tu, bagi salam pada yang ada dekat-dekat dengan kita. Dekat-dekat dengan kita. Kalau tuan-tuan nak jerih pula itu dah takut mengganggu. Betul tak? Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmat Allah. Ustaz, Ya. masa khutbah Jumaat tu boleh tak? Khutbah Jumaat tak payah. Sebab waktu tu yang dianjurkan bagi kita hanya dibolehkan solat sunat tahiyatul masjid saja. Itu pun ada berbeza pendapat. Ada yang kata tahiyatul masjid, ada yang kata duduk. Macam dalam majlis ilmu pun sama juga. Ada berbeza pendapat juga. Tapi kalau saya memilih solat tahiyatul masjid. Kalau masjid lah. Kalau surah ni tak payah. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmat Allah. Okey tuan-tuan, itu dia sebutkan. Kemudian dia kira lah berapa kali sunnah Nabi yang akan kita amalkan dalam kehidupan kita. Setiap kali kita keluar rumah, pergi masjid dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tengok rakaman lah. Kenapa? Tengok rakaman. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmat Allah. Okey tuan-tuan, bagus. Tafakkur aman asal bocor. Tapi ada yang tak tengok tu dia masuk biasalah. Tadi kita sebutkan siapa yang masuk dalam majlis ilmu dia anjurkan juga kita mengucapkan salam. Tapi tuan-tuan tengok ustaz. Kalau saya tetap mengucap salam. Kalau ustaz lain kena tanya dulu, ustaz boleh saya bagi salam? Apa parah. Jadi tuan-tuan cuma tuan-tuan nak amalkan. Kalau dia tak setuju mungkin dia akan tegur dalam kuliah. Jangan bagi salam. Saya rasa tak ada ustaz tegur je tegur. Kau ada tuan-tuan? Terang. Tapi kena standby. Jangan pula terasa hati ustaz tegur sikit. Aku ustaz ni tak datang. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmat Allah. Ada seorang jemaah dia duduk dalam masjid belunjuk kaki. Ustaz ni tak boleh. Dia kata kurang ajar. Dia tegur. Tuan-tuan terus tak datang. Ustaz ni ngajar. Aku di masjid lain. Jadi tuan-tuan ni kadang-kadang kita ni kalau kena sikit mudah terasa hati. Kita ambil lah mana yang baik tuan-tuan ni. Kalau kita rasa tak puas hati, Ustaz ambil panduan daripada mana? Kalau berani. Ustaz rujuk pada mana ni tak boleh. Dia akan sebut itu ilmu pada kita. Kita tanya tu dapat ilmu. Betul tak? Kurang ajar kau tanya aku. Tak ada Ustaz katanya tu kan. Nanti saya balik rujuk. Mana dia pun tak tahu dia. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmat Allah. Okey tuan-tuan, itu jumlah berapa kali kita keluar rumah, maknanya kita ucap salam pada isteri kita. Betul tak? Anak-anak kita assalamualaikum. Tak buat tak mari kerja? Saya buat tuan-tuan. Tapi kalau dah tak ada orang ucap salam buat apa? Kita seorang kat rumah Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmat Allah. Masuk rumah tuan-tuan assalamualaikum, bagi salam balik pada anak isteri kita. ada orang pun boleh salam. Kalau tak ada orang ni dia
Kalau ustaz saya dulu, dia kata tetap bagi salam macam biasa. Tapi kita pernah dengar juga ada ucapan Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Siapa biasa dengar? Kalau masuk pada rumah kita yang tak ada, kita pakat keluar belakang. Jadi kita masuk, amalan salam ni kena ada. Tapi ucapan Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Bila saya rujuk, saya cari, ini amalan daripada Sayyidina Umar, bacaan salam. Kalau ustaz saya, dia mengambil umum salam tu. Setiap kali kita masuk rumah, termasuk rumah kita sendiri, kalau tak ada orang pun ucap salam umum, makna dia macam tadi lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita boleh tengok dalam buku adab-adab dalam Islam pun ada sebut tuan-tuan, tentang adab apa. Dia sebut ini adalah amalan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kita boleh tak ikut Sayyidina Umar? Boleh, sebab Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Kamu mesti ikut sunnah aku, kata Nabi, dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Betul tak Umar khulafa ar-rasyidin? Betul tak? Jadi tuan-tuan ni kita boleh amal itu. Boleh? Jadi tuan-tuan, sidang jamaah Allah rahmatullah. Tapi kalau tuan-tuan masuk mana-mana tempat yang tuan-tuan tak biasa masuk, bukan ucap salam, kita kena berta'awud. Ta'awud. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masuk tempat yang tak biasa kita masuk. Contohnya kita kena pergi meeting kat mana-mana dah, hotel. Kita tak biasa masuk hotel. Tapi kadang-kadang ada setengah orang meeting je tak ada hotel lain, hotel tu je. Dapat bilik pun sama. Jadi tuan-tuan, tapi itu pun sebenarnya bukan selalu kita masuk. Maka kita ucap ta'awud. Boleh kita ucap salam yang macam salam apa nama Sayyidina Umar tadi pun boleh. Dan tuan-tuan ni kita berta'awud sebab tempat tu tak biasa bagi kita. Okey, ada soalan lain tentang salam. Kita nak masuk adab yang kedua, adab sunnah yang kedua bila bertemu dengan orang lain. Yang kedua ialah tuan-tuan ni bermuka manis. Bila bertemu ni muka manis. Muka manis ni makna dia senyum lah. Tu orang yang gigi jongang tu. Senyum semua lah. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Bukan saya kutuk ni tuan-tuan. Minta maaf lah. Nasib baik tak ada yang gigi jongang. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Tuan-tuan, kita bila nampak gigi ni, kadang-kadang kita tak sengaja pun orang kata kita senyum kat dia. Betul tak? Macam saya pernah cerita kat tuan-tuan, saya berhenti dekat traffic light. Tuan-tuan ni, kebetulan pula berhadapan dengan pancaran matahari. Jadi kita pun perik mata duk tengok matahari. Jadi kita kan. Jadi tuan-tuan, member belah sana yang duk kita tengok siapa dia. Mungkin jemaah tu kita tak kenal mana-mana. Jadi tuan-tuan, sebab apa? Betul tak? Dia ingat kau senyum kat dia. Kita duk perik apa nama cahaya matahari kan. Jadi tuan-tuan, makna dia senyum pada orang ni tuan-tuan ni, orang akan suka. Ni kadang-kadang puak-puak kita lah, bila bersalaman nak senyum pun payah. Bila bersalaman nak pandang orang pun payah. Ada setengah ustaz kita kata orang yang jenis bila bersalam tak boleh apa nama pandang muka orang ni, dia membela dia. Ni ustaz jin lah tu. Jadi tuan-tuan ni dia ada membela dia tak boleh pandang muka orang. Itu tanda-tanda lah. Allah ada betul-betul. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Yang ni Nabi sebutkan pada kita dalam satu riwayat yang agak umum tuan-tuan ni. Nabi kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Nabi kata janganlah engkau meremehkan perbuatan kebaikan dari sesuatu apapun. Mana dia apa sahaja kebaikan, jangan kita kadang-kadang pokok kita ni suka tuan-tuan.
Benda-benda yang kalau orang lain buat je dia suka pelekeh, dia suka komen lah, suka komen tuan-tuan. Benda macam tu. Nak gitu kan. Jadi tuan-tuan walaupun hanya sekadar menyambut saudaramu dengan muka yang manis. Muka yang manis maknanya dia senyum pada orang ni. Kalau kita kata ada benda macam ni pun nak ambil kira apa. Nah, lebih kurang macam tu kan. Jadi tuan-tuan tapi tuan-tuan ni Nabi kata apa sahaja kebaikan jangan kita pandang secara remeh. Itu menyebabkan tuan-tuan merupakan salah satu sunnah Nabi dan sangat menyebabkan hubungan antara kita akan jadi akrab, makin baik, makin baik. Nah, bayangkan kalau kita bersalaman dengan orang, tuan-tuan orang tak senyum, kata tobat aku tak bersalah. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Bukan Muslim bagi saya. Bukan Muslim bagi salam ni. Kita jawapan dia yang Nabi ajarkan pada Aisyah hanya sekadar wa'alaikum. Memang dia lafaz tu betul kan, Assalamualaikum. Nah, cuma dalam riwayat tu disebutkan Aisyah cuba sebut wa'alaikumussalam. Sam ni makna dia celaka. Sebab Aisyah kata dia dengar orang Yahudi ni sebut Assalamualaikum. Assam ni mampulah hantar kau, lebih kurang macam tu lah. Jadi celakalah hantar kau. Maka dia jawab wa'alaikumussalam. Tapi Nabi kata tak, jangan macam tu. Jawab saja wa'alaikum saja. Kalau dia ucap salam betul-betul Assalamualaikum, nah, kita jawab wa'alaikum. Mudah-mudahan Allah selamatkan dia, Allah bagi hidayah pada dia. Jadi tuan-tuan, tapi kalau dia sebut celaka, mana dia celaka balik lah. Wa'alaikum tu umum. Betul tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan yang ketiga kita tengok. Tadi bermuka manis. Saya tuan-tuan ada satu tempat saya kuliah Zohor juga tuan-tuan. Dan orang ni saya masih ingat lagi sebab dia suka senyum. Saya sebelum kematian dia tu memang saya paling last jumpa dengan dia. Dia orang ada buat setiap tahun macam sambutan hari raya lah, tapi dia tak buat sambutan hari raya. Dia buat sambutan meraihkan penceramah di surau tersebut. Surau pejabat juga. Nah, ni pun boleh cadangan. Nah, dia panggil semua penceramah, dia buat satu hari. Dia buat makan-makan lah. Jadi dia buat tu petang, lepas asar, lepas dia orang habis kerja, dia buat jamuan. Jadi tuan-tuan ni, bila saya nak balik hujan, kita main motor kan. Jadi baju hujan pun ada sebenarnya, tapi malahan balik. Jadi sembang, dia lah mari duduk dekat dengan saya. Dan saya dua orang dengan ustaz, seorang lagi, Kapten Syukri. Jadi saya tuan-tuan ni duduk sembang-sembang dengan dia. Saya balik sampai rumah tuan-tuan, yang AJK yang selalu panggil ustaz ni, dia pun mesej ustaz. Saya tak ingat dah nama dia apa tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dia, Allah rahmati dia. Dia kata ustaz, sekian-sekian nama ni meninggal dulu. Baru sembang tadi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan jangan sembang sangat saya. Jadi tuan-tuan, tak ada apa. Cuma saya nak sebut dia ni tuan-tuan. Saya suka sembang dengan dia sebab dia pakai motor besar. Yang last dia pakai itu memang dia datang kerja dengan motor tu lah, Suzuki yang ada lampu 2 biji belakang tu, yang 1200cc. Apa nama? JSX Kawasaki. Apa nama? Nah, dan dia pun meninggal dengan motor tu lah. Bila kita sayang pada sesuatu dengan sesuatu itulah yang dia balik tu hujan, pokok tombak. Isteri dia kerja sini, RSB. Tapi sekarang dah dua-dua dah tak ada.
Lepas dia meninggal masa kemalangan tu, dia meninggal, isteri dia selamat alhamdulillah. Lepas tu tak lama isteri dia kena kanser. Ni kerja RSB. Ni tuan-tuan ni sidang jamaah orang. Saya nak sebut tuan-tuan ni arwah ni sebab saya ingat antara sebabnya kisah tu lah. Dan satu lagi saya suka dengan dia ni, dia suka senyum. Dia bila sembang dengan kita, dia tak adalah suka sembang, cakap. Orang lain tak boleh nak bercakap dah. Dia bercakap aja, lepas tu kita bercakap dia. Bila kita bercakap tu, dia tengok kita sambil senyum. Senyum, aduh tuan-tuan. Dia senyum. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmat Allah, senyum ni tuan-tuan ni termasuk dalam amalan sedekah. Cuma saja kalau tahun lalu kata ustaz apa nama debat tu kan, Samsul debat, dia kata jangan senyum saja pada tabung. Sedekah dia kata, sedekah senyum tak jadi. Betul tak tuan-tuan? Tabung tu dia nak tuan-tuan ni dalam poket kita. Yang ketiga tuan-tuan ni, yang ketiga sunnah ataupun adab bila bertemu dengan sesama kita ialah berjabat tangan. Pertama ucap salam, betul tak tuan-tuan? Yang kedua apa tadi? Bermanis muka, senyum. Yang ketiga berjabat tangan. Tuan-tuan, Nabi kata mami muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Nabi kata apa? Tidaklah dua orang muslim saling bertemu lalu keduanya berjabat tangan, melainkan diampunkan dosa keduanya sebelum keduanya saling berpisah. Ni berjabat tangan ni tuan-tuan ni menyebabkan Allah gugurkan dosa kita. Cuma saja bila datangnya COVID-19 ni, memang benda yang mengganggu tuan-tuan. Betul tak? Semayang tak boleh rapat. Memang dia fokus kepada memang amalan yang diajar oleh Nabi. Berjabat tangan lagi dah tak boleh. Betul tak tuan-tuan? Nak senyum kat orang pun tak boleh juga. Sebab tutup. Senyum. Saya masa tu tuan-tuan duduk kuliah, boring betul tuan-tuan. Sebab apa? Kita duk buat habis lawak tuan-tuan. Orang macam tak senyumnya. Sebab apa? Orang tak suka, tak gelak tuan-tuan ni sebab duk pakai mask lah. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah, lepas ni tuan-tuan ni banyak kalilah kita berjabat tangan. Sebab berjabat tangan boleh menggugurkan dosa antara kedua orang yang berjabat tangan tadi. Tak kira lah muslimin muslimat, tapi janganlah muslimin salah dengan muslimat pula. Jadi tuan-tuan ni, muslimin dengan muslimin, muslimat dengan muslimat. Anak beranak kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita jarang bersalaman dengan isteri kita, kecuali pergi hantar kerja apa nama ke itulah. Kadang-kadang balik rumah kadang-kadang. Tapi ada setengah orang jadi amalan hariannya. Tiap-tiap kali jumpa dia bersalam. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Anak isteri semua pakai amal. Ya. Ada cara yang betul ke asal-asal orang dia? Dia berjabat tangan ni tuan-tuan ni sekurang-kurangnya kita kena cekam sikit. Tapi jangan cekam member sampai tenganga pula. Mana dia biar adalah pegangan cekam tu, mana pegang. Terasa lah. Ni kadang-kadang kita jadi tuan-tuan ni mana dia biar tuan-tuan, dia tak ada masalah. Sebelah tangan pun boleh, dua belah tangan pun boleh. Kadang-kadang kita nak menghormati orang, mungkin kita guna dua belah tangan. Betul tak? Sebenarnya cium tangan orang ni tak perlu. Tidak perlu tuan-tuan. Dia kalau kita hormat mungkin kita dua belah. Jadi tuan-tuan ni, lepas tu tuan-tuan ni sebelah tangan pun tak ada masalah. Berjabat tangan ni sebelah tangan pun tidak ada masalah. Jadi tuan-tuan, tadi disebutkan gugur dosa. Sebab apa? Sebab mereka ni berbalah kedua ni. Tuan-tuan ni bukan sebab dia berbalah. Apa-apa dosa yang ada pada mereka berdua ni antara penyebab untuk gugurkan dosa. Macam kita ambil wudu, gugur dosa juga, betul tak tuan-tuan? Dia umum, makna dia dosa apapun antara salah satu yang boleh menggugurkan dosa kita berjabat tangan. Berjabat tangan.
Kita berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, cukupkan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gugur dosa juga, betul tak tuan-tuan? Dan ini salah satu amalan menggugurkan dosa kita. Cara dia macam mana? Jumpa orang berjabat tangan. Jumpa orang berjabat tangan. Mudah tak tuan-tuan? Mudah tuan-tuan ni. Tapi kadang-kadang benda yang mudah tapi tak semudah yang kita boleh tutupkan. Nah, okey tuan-tuan. Imam Nawawi berkata, Imam Nawawi rahimahullah, dia kata apa? Ketahuilah bahawa musahafah ni mana dia berjabat tangan lah. Ya tasawafahani, nah, dia berjabat tangan. Sangat dianjurkan untuk dilakukan kepada sesama muslim pada saat setiap kali pertemuan kedua. Tiap kali jumpa jabat tangan. Nah, pula-pula masa PKP ni dia buat macam ni. Ini bukan cara Islam tuan-tuan. Penumbuk ni, penumbuk. Bagi penumbuk. Mana kotak dia. Nah, saya tuan-tuan ni ada orang main daya. Nah, jadi tuan-tuan ni kalau ada orang main macam ni, kita hulur macam ni. Nah. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Cara penumbuk bukan cara Islam tuan-tuan. Wahai saudaraku yang mulia, bersungguh-sungguhlah untuk senantiasa menjabat tangan saudaramu ketika bertemu dengannya. Sambil, tuan-tuan, ada sepupu isteri saya. Masa Covid, betul lah tuan-tuan, Covid-19 ni boleh memutuskan hubungan kekeluargaan. Dia yang sulung, abang yang sulung. Biasanya adik-beradik ni yang duduk di Kuala Lumpur ni balik, biasanya pergi ke rumah dia, semua pakat hormat dia. Bila Covid-19 tuan-tuan, dia terasa hati. Minta maaf bang, kita tak boleh bersalam. Dia cerita, dia kata Covid ni memang satu anasir untuk memecah belahkan menjauhkan hubungan silaturahim antara kita. Nah, dia terasa hati tuan-tuan. Baru ni saya jumpa tak ingat tanya. Dah hilang ke terasa hati. Lupa. Nah, jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Dia orang masjid tuan-tuan ni, setiausaha masjid. Rumah dia, keluar pintu pagar rumah dia, masuk masjid. Itu boleh jadi setiausaha. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Lebih-lebih lagi dia pencen cikgu. Okey tuan-tuan. Jadi kita ni bersungguh-sungguhlah tuan-tuan ni berjabat tangan antara kita dan sambil kita mengucapkan salam pada kita. Nah, jadi tuan-tuan ni bila berjumpa ni, assalamualaikum, boleh kita ucap salam, boleh. Okey tuan-tuan. Dan sebenarnya kita berselawat masa bersalaman tu itu bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sahaja mungkin jadi amalan daripada orang dulu kok. Nah, kan kita kan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku tutup mulut dia. Nah, itu dari cerita apa nama? Labu-labi ya. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Dan kita hendaklah menyambut salaman daripada sahabat kita ni secara ramah. Mana dia senyum lah. Bila pegang tangan ni tengok senyum. Nah, baru sedap tuan-tuan. Juga memberi senyuman ramah pada wajah. Dengan berbuat demikian terdapat 3 sunnah. Okey tuan-tuan ni, itu dia kira berapa bilangan sunnah Nabi. Yang terakhir tuan-tuan, bila kita bertemu sesama kita ni, sunnah Nabi yang pertama ialah ucap salam, betul tak? Yang kedua apa? Bermanis muka. Yang ketiga berjabat tangan. Yang keempat, kata-kata yang baik. Handsome hari ni. Nah, macam player saya kata tadi kan. Kau tak baik. Nah, okey tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah striker, silap striker. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna asyaitana yanzahu bainahum inna asyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, yakni perkataan yang benar. Sungguh syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian, bagi setiap manusia. Tuan-tuan, kita ni dalam masyarakat ni, ayat ni tuan-tuan ni, termasuk saya sekali lah, kita banyak bergurau senda, betul tak tuan-tuan? Bila sembang dengan kawan kan, kadang-kadang kita suka kutuk.
Ni gurau senda ni kutuk mengutuk. Betul tak tuan-tuan? Ayat ni ajar pada kita tuan-tuan ni, amalan tu bukan amalan daripada Allah. Amalan yang Allah ajar, yaqulul lati hiya ahsan. Bila bertemu dengan sahabat-sahabat kita, jangan kita kata, hidup lagi engkau ni. Kawan tu baru keluar hospital. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, kita kena sebut perkataan yang baik-baik. Tapi dalam masyarakat kita ni, dia jadi satu budaya, suka bergurau senda, suka kutuk mengutuk antara kita. Yang ni kita pakat-pakat ubah tuan-tuan. Pakat-pakat ubah. Kita sebut pada kalangan kita yang baik-baik. Lebih-lebih lagi pada usia kita ni tuan-tuan ni, yang sudah kau tuan-tuan rasa muda lagi, ramai yang muda lagi lah. Jadi tuan-tuan ni, syaitan ni dia suka kita kutuk antara kita, hina antara kita, sebab dia nak kita ni bergaduh. Kadang-kadang ada satu orang tuan-tuan ni, kita duduk gurau, tapi dia terasa hati. Last sekali jumpa kita tak tegur. Betul tak? Jadi tuan-tuan ni, sebab tu antara amalan yang bagus, selalulah minta maaf antara kita. Minta maaf. Okey tuan-tuan. Kemudian sabda Nabi SAW, wal kalimatut thayyibah sadaqah. Kalimah yang baik ni, perkataan yang baik kita ucap pada orang lain, perkataan yang baik-baik. Nabi kata apa? Sedekah. Sedekah tu mana dia apa? Pahala. Bila kita sebut perkataan yang baik, kita dapat pahala. Dalam satu riwayat nanti kita akan jumpa tuan-tuan, setiap kalimah yang kita ucap, kalau benar kalimah tu baik, Allah akan kira pahala. Kalau Allah redha kalimah tu, Allah kira pahala. Tapi kalau tuan-tuan ucap perkataan yang walaupun tuan-tuan tidak sengaja, perkataan tu perkataan yang dimurkai oleh Allah, maka itu penyebab akan dihumbankan dalam neraka. Walaupun tak sengaja usah ambil kira juga lah. Kata ulama, dia kata yang tak sengaja ucap benda-benda yang tak baik ni, sebab masa dia duduk normal ni, normal yang biasa ni, dia suka ucap benda tu lah. Dia suka ucap perkataan yang buruk tu lah. Masa terkejut ke apa nama, yang tu lah yang akan mudah dia tu ucap. Betul tak? Maka disebabkan itu, walaupun tak sengaja, tetap dikira dosa. Na'udzubillah. Sebab tu dalam hidup kita ni, banyakkanlah ucap perkataan yang baik-baik. Kalimah yang baik meliputi zikir, doa, salam, sanjungan tulus. Mana dia puji betul-betul lah. Kadang-kadang bawa kita ni puji, dia ada puji mengutuk. Tapi tak apalah kan. Akhlak yang terpuji, tingkah laku yang baik bagi manusia yang merupakan amalan yang boleh memikat, melapangkan dan memenangkan hati. Ini adalah cerminan hati mukmin, sama ada baik berupa cahaya, hidayah dan taufik. Tuan-tuan, wahai saudaraku yang mulia, apa yang terfikir olehmu tentang seluruh umur hidupmu, dari pagi hingga petang, untuk senantiasa diwarnai dengan kata-kata yang baik, yakni baik saat bergaul dengan isterimu, anak-anakmu, tetanggamu, sahabat, teman dan pembantumu, maka seluruhnya mesti dihiasi dengan kata-kata yang baik. Setakat itu saja tuan-tuan, untuk perkongsian pada tengah hari ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian itu bermanfaat untuk saya dan juga tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, lebih lagi daripada Nabi SAW. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua daripada ilmu yang menyeleweng, yang menyesatkan kita semua daripada tunjuk Allah, tunjuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang ada di surah pada tengah ini Allah sihatkan kepada kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sempurnakan iman kita, Allah permudahkan amal ibadat kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan penyebab Allah masukkan semua yang ada di surah pada tengah ini ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sempena dengan Ramadan ni, saya minta tuan-tuan pakar-pakar bagilah program Ihya Ramadan, khususnya di Kolej Tingkatan 6 Purujaya, sebab tempat saya mengajar. Kalau tuan-tuan sudi menyumbang boleh lah. Yang program pertama ni kita akan edarkan kurma untuk semua warga kolej.
Kalau siapa-siapa yang sudi menderma nanti boleh letak di sejadah belakang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah. Ana aqimus salat.